Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Hadi yang tak sedar diri. Ini ialah satu ulasan berkaitan dengan Hadi Awang dan juga kata-kata beliau dalam Muktamar PAS baru-baru ini. Hadi banyak kali sudah menggelarkan orang lain dengan gelaran-gelaran yang luar biasa. Terkini apabila Hadi mengeluarkan kenyataan gelar Perdana Menteri Banduan. Selain daripada itu, dia juga menggelar dengan perkataan-perkataan yang lain. Di parlimen pun banyak kali kita mendengar ahli-ahli parlimen menggelar orang lain. Tak pedulilah mereka itu kerajaan kah, mereka itu adalah pembangkang atau sebagainya. Berbalas-balasan dengan panggilan-panggilan yang tidak sepatutnya dibuat oleh ahli parlimen. Ingat, kalau guru kancing berdiri, anak murid akan kancing berlari-lari. Itulah yang akan berlaku. Namun ini satu ulasan daripada Sabudin yang memberikan kita nilai tambah untuk kita punya ilmu. Kata beliau, Hadi yang tak sedar diri. Presiden PAS Hadi Awang nampaknya menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan dengan menggunakan alasan pimpinan yang ada di dalamnya terlalu kotor dan tidak boleh dibersihkan. Hadi kata pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan BN dan dalam kerajaan perpaduan semuanya kotor, najis dan tidak boleh dibersihkan. Kata beliau, bagaimana nak membersihkan najis kalau masuk dalam kotak yang penuh dengan najis, kata beliau. Kamu boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan, siapa dalam dia, kata Hadi Awang. Nak cuci macam mana, kata beliau. Banduan pun ada, bekas perasuah pun ada, mahkamah pun ada, kluster mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut, kata Hadi Awang lagi. Kalau kita nak bersihkan najis, tak boleh masuk dalam tong najis, kata Hadi Awang ketika sidang media selepas majlis perasmian Muktamar PAS ke-69 di IDCC Shah Alam malam tadi. Banduan yang dirujuk Hadi dalam kenyataan itu tentulah ditujukan kepada Anwar Ibrahim. Sementara bekas perasuah pula pastinya berkaitan Zahid Hamidi yang kini dilepas tanpa dibebaskan dalam kes rasuah berkaitan dana Yayasan Akal Budi. Melihat apa yang dinyatakan Hadi dalam sidang media itu, ternampak beliau hanya melihat kekotoran di pihak kerajaan semata-mata. Tetapi tidak di dalam gabungan Perikatan Nasional yang disertai PAS sendiri. Pertama, apa masalahnya jika bekas banduan jadi pemimpin negara? Selain Anwar sudah diberi pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong, kalau disingkap sejarah pun, bukan saja ramai pemimpin dunia pernah dihukum penjara sebelum berkuasa atau beroleh kuasa. Malah tokoh pejuang Islam sendiri pun ramai yang pernah menjadi banduan. Kedua, Hadi juga jangan tidak nampak bahawa dalam PN sendiri ada beberapa pemimpinnya sudah pun bergelar kluster mahkamah. Ketika ini atas pelbagai kesalahan yang perlu dibicarakan. Antaranya pengerusi Perikatan Nasional sendiri, Muhyiddin Yassin, bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dan Menteri Besar Kedah Sanusi Madnor yang sedang disiasat kerana terkait rasuah pun masih ada. Dengan itu, janganlah Hadi perasan sangat seolah-olah PAS dan PN begitu bersih berbanding pemimpin dalam kerajaan. Ketiga, Hadi juga tidak harus lupa dengan keputusan mahkamah yang membatalkan kemenangan calon parti itu bagi Parlimen Kuala Terengganu dan Kemaman yang didapati wujudnya unsur-unsur rasuah sehingga perlu diadakan pilihan raya kecil semula yang pastinya membuang duit, membazir duit rakyat dan kerajaan. Tidakkah ia menunjukkan PAS sendiri turut tercemar dengan amalan rasuah? Berikutan sikap Hadi ini diharap Anwar berhenti terus daripada cuba berbaik atau mau menjalin sebarang kerjasama dengan parti itu.
Cukuplah, kata orang, cukuplah memujuk-mujuk PAS nak menyertai kerajaan. Kerana Anwar Ibrahim sendiri dicerca sebagai pemimpin bekas banduan itu. Jadi lebih baik Anwar Ibrahim cuba berhenti terus untuk berbaik, kata sabudinhusin.com. PAS tidak akan berubah sampai bila-bila dan Hadi akan sentiasa jadi pemimpin yang tidak sedar diri. Ditulis oleh sabudin.com. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang ketidaksedaran diri Hadi Awang ini? Sila coretkan komen anda dalam ruangan komen. Apa pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini adalah keputusan terkini berkaitan dengan ahli Parlimen Kuala Kangsar yang telah pun menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan dan pimpinan Anwar Ibrahim. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan media daripada seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, iaitu ahli parlimen daripada Kuala Kangsar yang telah pun menyatakan sokongan beliau terhadap Anwar Ibrahim. Ramai yang menunggu apa keputusan yang akan diterima oleh beliau. Ramai yang juga meramalkan mungkin beliau akan digantung keahlian, dan ada juga yang mengatakan tidak keterlaluan untuk mengatakan beliau mungkin akan dipecat oleh Perikatan Nasional melalui Parti Bersatu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mungkin beliau tidak akan diberikan tindakan apa-apa. Namun demikian, rupa-rupanya ini keputusan terkini daripada Parti Bersatu melalui Muhyiddin Yassin. Kata mereka, gara-gara keputusan menyokong Anwar, nasib ahli Parlimen Bersatu akan diketahui pada Khamis ini. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata demikian, ia akan ditentukan pada Majlis Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi. Bersatu akan menentukan nasib Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Khamis ini, selepas ahli Parlimen Kuala Kangsar itu menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Lantas daripada itu, ramai netizen dan juga penganalisis politik dan pemerhati politik menyatakan, adakah ini bukti bahawa memang berlaku pergolakan dalaman dalam Parti Bersatu dan juga gabungan Perikatan Nasional? Kata mereka, jangan disangka air yang tenang, tidak bermasalah, tidak ada buaya, kata mereka. Kelihatan Perikatan Nasional dan Parti Bersatu seperti tenang-tenang saja. Rupa-rupanya, kata mereka, ada juga yang dah mula keluar untuk menentang keputusan parti, iaitu memberikan sokongan, kata mereka. Presidennya Muhyiddin Yassin berkata mesyuarat itu akan membincangkan tindakan disiplin akan dikenakan susulan kenyataan dikeluarkan melanggar peraturan dan disiplin parti. Katanya, beliau sudah mengarahkan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menetapkan mesyuarat itu. Tapi ini ada kaitan dengan soal disiplin parti, dan kalau begitu kita akan minta lembaga disiplin mengambil tindakan mengikut peraturan, kata beliau. Lembaga disiplin kena hantar surat tunjuk sebab. Kita akan bincang. Kalau dia hantar surat tunjuk sebab kepada ahli parlimen itu, minta dia jelaskan kenapa tindakan tidak boleh diambil terhadapnya. Lembaga disiplin kena jawablah, kata Muhyiddin, kemudian akan teliti dan selepas itu MPT akan buat keputusan, kata Muhyiddin. Minggu lalu Iskandar berkata beliau memutuskan untuk menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Katanya keputusan dibuat selepas meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup dan yang melanda kawasannya. Sementara itu Muhyiddin juga mengesahkan sudah memanggil 30 daripada keseluruhan 31 ahli parlimen parti tersebut susulan kenyataan Wakil Rakyat Kuala Kangsar berkenan. Katanya, dalam pertemuan itu, semua mereka kecuali Kuala Kangsar menyatakan ikrar untuk kekal istiqamah bersama dan juga menyokong Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, ramai pemerhati politik dan juga pengikut-pengikut politik menjangkakan mungkin ini adalah permulaan atau langkah pertama yang akan menyebabkan lebih ramai lagi ahli parlimen daripada Bersatu
mungkin akan turut serta terhadap tindakan ahli Kolakang SAR ini. Dan mereka kata tindakan yang diambil oleh Parti Bersatu pada hari Kamis ini mungkin akan menjadi jawaban kepada apakah yang akan berlaku selepas ini, ada yang mengikut atau tidak. Ada juga yang mengatakan adakah dengan ini akan menyebabkan Bersatu dan Perikatan Nasional akan mengubah pendirian daripada sombong dan angkuh, kata Anwar Ibrahim, untuk tidak mengambil pendekatan berunding dengan kerajaan kepada berunding pula dengan kerajaan, kata mereka, kerana kata mereka takut nanti ini akan menjadi satu domino rantaian yang akan menular dalam kalangan ahli parlimen yang lain. Kata mereka, kalau ada satu orang yang mengambil tindakan seperti ini, tidaklah mustahil untuk ada juga 30 orang lagi menurut serta, kata mereka. Jangan-jangan yang akan tertinggal nanti hanya tinggal 10 orang yang tak nak mengambil pendekatan membuat perbincangan ataupun perundingan dengan pihak kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pula pendapat anda? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.